Maknanya dalam pendidikan pun boleh tukar-tukar. InsyaAllah boleh. Dalam InsyaAllah boleh. pentaksiran pun boleh tukar-tukar. Boleh tukar insyaAllah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa, guru-guru, datuk-datuk, tuan-tuan, perempuan dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya Badri Ahmad. Dan saya Jamil Adimin. Jumpa lagi dalam podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Dr. Jamil. Saya. Balik kebun nampaknya. Ya, masih berpuluh-puluh lagi ni. Doktor balik kebun hari ni. Tengok pohon kelapa kat belakang tu dengan pokok pisang sikit. Cepat sibuk, kita episod berapa ni? Kita episod 611 Waduh. 611. Apa yang nak cerita? Sekarang begini, apabila kita cerita tentang kebun. Maaf, bukan 611, 612. 612. 612. Apa barunya ya kebun ni, Dr. Jamil? Macam mana? Apa barunya ya kebun ni? Kebun saya ni barunya saya tukar daripada tanaman kelapa sawit kepada tanaman kelapa dan pisang. Boleh tukar-tukar ya? Boleh tukar. Tukar-tukar. Jadi apa-apa pun kita boleh tukar sebenarnya. Maknanya dalam pendidikan pun boleh tukar-tukar. InsyaAllah boleh. Dalam pentaksiran pun boleh tukar-tukar. Boleh tukar insyaAllah. dalam pentaksiran, dalam teaching and learning, dalam pengurusan bilik darjah, kita boleh tukar sebenarnya. Dalam apatah lagi dalam pentaksiran, kita boleh tukar daripada misalnya summative kepada formative ke summative, daripada peperiksaan sistem yang berorientasi peperiksaan kepada sistem yang berorientasikan pentaksiran, bilik darjah dan sebagainya. Kita boleh tukar sebenarnya, tak ada masalah. Kalau kita tengok kan, abad 21 ni banyak membawa perubahan berbanding dengan abad 20. Sehingga kan dalam pendidikan atau dalam pentaksiran, orang menganggap yang abad 20 tu tradisional tu, Dr. Jamil. Abad 20 sudah tradisional? Oh iyalah, betul lah. Sekarang dah 2021. Pendidikan, amalan-amalan pentaksiran di abad ke-20 tu dianggap tradisional dah. Ya, tetapi doktor begini, Dr. Kodri. Dulu dikatakan apabila timbul assessment of learning tu tidak ada sebenarnya. Tapi mereka menganggap apabila dia memperkenalkan assessment for learning, contohlah kan, yang assessment of learning itu dianggap sebagai tradisional, yang lama. Tapi baru-baru ini kita lihat dia bermacam berpatah balik. Dia bukan kena dilihat balik bahawa kalau dulu dalam episod yang lepas kita nyatakan bahawa kita perlu ambil kedua-duanya, for learning dan off learning. Tetapi yalah, dulu kata assessment reform group, dia kata there is no such thing as assessment of learning. Tapi seperti yang kita bincangkan dulu, Rick Stigin dan Judy Arthur menyatakan bahawa masih perlu assessment of learning. Tapi masih perlu walau digabungkan pun, rasanya kita kena menyadari sebagai orang yang menghidangkan pendidikan kepada anak-anak lah kita kan. Ya, betul. Gabungan di antara kurikulum, instruction dan assessment tu yang dianggap sebagai sesuatu yang harus disejajarkan lah. Kan constructive alignment tu, tiga-tiga itu, hidangan itu pun nampaknya itu hidangan abad 21. Ya, betul. Abad 21. So apabila cerita tentang pentaksiran, khususnya assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning tu, bila kita bercerita yang itu, kita seolah-olah memang
tidak ketinggalan zaman lah. InsyaAllah Bila tidak. kita gitu. InsyaAllah tidak. Bila Ha, kita ha. lihat Incheon Declaration 2030 Yes, dan yes. juga UNESCO 2050. Okey, kalau Masih ada. pelan-pelan Dr. Damil kita tumpu pada 3 tu. Tapi kali ini kan pada episod ni boleh tak kita tumpu pada assessment of learning dulu? Setuju? Sebab Setuju? rasanya yang for learning dan as learning tu ada agak radikal sikit. Ya, betul. So kita bertolak dari macam yang Dr. Jamil katalah yang lama dulu, yang dicantumkan dengan yang baru sebelum kita pergi kepada assessment for learning dan yang baru lagi assessment as learning tu. Agak controversial tu ya, as learning tu. Ya. Tapi tak apa, kita tengok Baik. macam mana nanti. So, ada apa-apa tak benda-benda yang perlu kita kongsikan? Kalau boleh saya kongsikanlah apa itu assessment of learning. Yang episod yang lepas 6-10 kita telah menyentuh juga dalam semasa kita membincangkan summative and formative assessment. Kita ada menyentuh sedikit tentang assessment of learning dan for learning. Selalu pakar mengaitkan summative assessment itu sebagai assessment of learning. Tapi dia ada sedikit perbezaan lah kalau tidak mengapa mereka wujudkan istilah assessment of learning, mengapa tidak summative assessment saja. Okey, kalau saya boleh petik di sini lah, assessment of learning itu dia kata memerlukan guru-guru to make judgments about students learning and to communicate to parents. Dia punya frasa tu dia tulis begitu. Yang dikata assessment of learning itu memerlukan guru membuat judgement, membuat penghakiman tentang pembelajaran murid juga. Dia sama off ataupun for itu tentang berkaitan dengan pembelajaran murid. Jadi dan daripada situ bila assessment tu kita dulu sudah dah setuju bahawa assessment pentaksiran itu ialah kumpul data buat makna. Di sini memang dia setelah dia kumpul data, bagaimana dia membuat makna melalui judgement, melalui penghakiman terhadap pembelajaran murid itu. Daripada judgement guru terhadap pembelajaran murid, guru-guru diharap dapat berkomunikasi, to communicate. Dengan siapa? Dengan parent. Guru dengan parent. Dengan parent. Berdasarkan of learning. Assessment of learning. Yes. Assessment of learning itu begitu. Apa yang betul tujuannya boleh katakan sebagai mengumpul maklumat tentang pembelajaran murid. Daripada maklumat itu dia membuat judgement ataupun penghakiman ataupun penilaian tentang pembelajaran murid itu supaya dia boleh berkomunikasi dengan ibu bapa. Macam mana guru berkomunikasi dengan ibu bapa? Contohnya guru berkomunikasi dengan ibu bapa tentang pembelajaran murid. Sebab kita selalunya pakai report card kan? Selalu pakai report card lah. Dan dia ada hari menandatangani report card kan. Ibu bapa akan datang ke sekolah. Hari apa? Hari ibu bapa? Hari bukan kan? Kalau dia di UK dulu dipanggil parents evening. Panggil parents evening di mana pagi ibu bapa bekerja. Dia ambil waktu petang tu pukul 4.30, pukul 5 atau kadang sampai pukul 7 tapi mereka tak sembahyang, tak apalah kan. Tapi kita yang Islam pun saya berpengalaman dulu pergi ke sekolah, berjumpa dengan guru, lebih kurang sama macam kita juga. Macam parent teachers day ya. Parent teachers day itu ialah berkenaan dengan students learning lah. Di situ nanti dengan laporan daripada assessment of learning tadi, guru-guru berkomunikasi dengan ibu bapa tentang kemajuan anak-anak mereka, di mana yang lemah, di mana yang kuat, di mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dia bukan sahaja communicate to parents now, tetapi other teachers and to students themselves. Guru
Dengan guru lain. Guru lain. Dengan guru lain. Guru lain. Oh. Dengan guru lain ni macam mana ya? Contohnya guru lain yang mengajar subjek lain. Oh. Barangkali. Sebab sudah pasti sesuatu subjek itu ada kaitannya dengan subjek yang lain. So guru bahasa contohnya mereka yang mengajar bahasa beritahu kepada guru yang berkaitan bukan bahasa tapi guru sains dan sebagainya, bahawa murid ini belum boleh membaca, belum boleh menulis. Dia beritahu kepada guru yang lain. Tapi boleh tak kita kunci sebab saya pun kadang-kadang terkeliru juga bila off 4S ni kan. 4S. Okey, kita mula dengan off. Boleh tak kita kunci off tu bila off tu have something to do with achievement? Boleh tak agak? Boleh. Memang ada disebut dalam literature. Memang ada disebut. Off kalau cerita achievement je off lah. Pergi kat off lah. So dia achievement berdasarkan certain goal statement, certain standard. Kalau kita menuju kat situ tu kita letakkan off. Sebab rasa kita pun kena ada formula. Kalau tidak kita sesat barat juga. Ya, betul. Okey. So bila cerita ada kaitan dengan achievement, kita cerita tentang off lah. Off learning. Off learning tu gitu. Tentang pencapaian murid, bukan tentang penguasaan. Kalau boleh lah kan. Kalau penguasaan itu, tahap penguasaan itu selalu digunakan untuk for learning. So, sejauh mana mereka telah menguasai supaya boleh diimprove, dia boleh perbaiki. Itu for learning. Tetapi ni off learning ni selalu setakat mana pencapaian dia. So maknanya off learning ni kalau dia pencapaian, dia menuju kepada apa ya? Produk pembelajaran lah ya. Ya, produk pembelajaran. Produk pembelajaran. Belajar kat ujung ni dia off learning. So off learning macam ada kaitan dengan summative lah kalau gitu ya. Yes. Sebab di hujung. Sebab di hujung. So kalau nak selamatkan kita punya kefahaman, bila off learning dianya pencapaian, dianya produk pembelajaran, dianya jauh ke hujung maknanya summative. So, kalau tentang pencapaian, produk pembelajaran, summative, off learning. Yes. Lebih kurang gitulah ya. Ada satu lagi yang menarik dalam literature juga disebut sebagai bahawa bila assessment off learning itu, dia provide evidence ialah evidence lah, kita pun menggunakan evidence ya. Provides evidence of students learning. Tapi tadi kita dah setuju students learning itu pencapaiannya dalam pembelajaran. And this can be used to inform differentiation and reporting. Mengapa dia guna kata differentiation and reporting, Dr. Qadri? Pembezaan lah. Maknanya boleh membezakan di antara pencapaian-pencapaian itu. Contohnya Dr. Jamil, pencapaiannya tinggi, saya pencapaiannya rendah. So pencapaian tinggi, pencapaian rendah itu boleh diguna untuk reporting. Yes, kan? Betul. Kan gitu betul, kan? So betul. maknanya apa yang dipanggil assessment of learning itu boleh dirujuk untuk pembezaan bezanya seseorang tu untuk dilaporkan. Boleh gitu ke? Boleh. Dan kita boleh kaitkan dia dengan norm reference assessment. Norm itu maknanya dia membezakan antara seseorang murid dengan murid yang lain. Itu norm reference yang kita pernah belajar dulu kan. Maknanya kalau assessment of learning itu memang tidak salah lah kita bezakan murid dengan murid. Sebab setiap murid mesti memang ada perbezaan. Individual differences kan. Betul. Kita mengiktiraf individual differences ni. Jangan kata adanya perbezaan individu itu merupakan suatu perkara yang tidak baik, sebab Allah Ta'ala menjadikan kita ni memang berbeza-beza. Ada seorang dengan seorang tu berbeza-beza. Tapi perbezaan itu bukanlah menyebabkan kita ni perlu iri hati, perlu sengketa, perlu tak puas hati dengan apa. Sebab itu memang Allah Ta'ala ciptakan begitu. Berbeza untuk mengenali satu sama lain. Lita'arafu. Betul. Memang itu dibenarkan. Dibenarkan. Sebab dengan perbezaan itulah
nanti kita boleh meletakkan seseorang itu di dalam sesuatu jemaah solat lah. Ada yang boleh jadi imam, ada boleh jadi Bilal muazin untuk azan, ada yang boleh baca doa. Kan itu mengikut perbezaan masing-masing lah kan. Takkan imamnya sampai semua orang ya, memang satu saja kan. Semua jadi imam susah juga. Susah juga. Tak boleh. Jadi begitu juga dengan kita ni, dengan mengetahui atau mengenal pasti perbezaan antara seorang dengan seorang yang lain, kita boleh menempatkan seseorang itu mengikut kemampuan masing-masing. So kalau macam itu, kita boleh lagi guna ujian lah untuk off learning ni ya. Iya memang. Kalau gitu ya, memang boleh gunakan ujian sebab boleh ya. Ujian tak boleh dihilangkan lah. Ya. Jadi saya setuju sebenarnya kalau Kementerian Pendidikan mengadakan UASA UASA. UASA, ujian akhir sesi akademik. UASA. Tidak salah sebenarnya sebab off learning itu masih diperlukan. Off learning masih diperlukan karena nanti katalah daripada tahap 1 nak pergi tahap 2 sekolah rendah lah, contoh kan. Tahap 1 tahun 1 dan 2. Tahap 2 tahun 3 dan 4. Tahap 3 tahun 5 dan 6. Untuk berubah daripada tahap 1 ke tahap 2, 2 ke 3, 2 ke 3 tu barangkali guru atau pihak sekolah perlu membuat perubahan-perubahan tadi. Nak menempatkan murid ni di kelas yang mana bukan tidak semestinya mengikut tahap pencapaian, tapi mengikut dia punya macam mana ya, kita pencapaian itu bukan semestinya bagi saya lah tu. Minta maaf kalau Dr. Guru tak setuju dengan saya. Pencapaian itu bukan semestinya mengikut ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi tahap masing-masing. Tahap kamu dalam bidang ini, kelebihan kamu begini. Mungkin kamu sesuai membuat projek ini. Contohlah kan. Betul. Sebab assessment of learning itu dia boleh dibuat dengan banyak cara lah. Contohnya. Yalah, kuncinya tadi pembezaan dan pelaporan. Maknanya perlu ada pelaporan yang menggambarkan pembezaan. Jadi untuk itu kita perlukan assessment of learning. Dan assessment of learning itu kita boleh juga gunakan ujian. Contohnya. Jadi 4, Dr. Chris, sekurang-kurangnya. Bagaimana assessment of learning itu dapat dilaksanakan sama ada di bilik darjah ataupun di peringkat daerah ke ataupun negeri, dia boleh dilaksanakan dengan 4. Dan kebanyakannya dia selalunya lah dia grade base. Di grade base ini kita ada dua makna pula. Grade base tu grade kalau di US grade itu ialah darjah tahun tu grade. Grade 1, grade 2, grade 3. Tapi kita boleh di sini boleh juga grade A, B, C, D tu. Grade pencapaian. Pencapaian dia adalah A, B, C, D dan sebagainya. Apa ni? So ini lagi satu ciri lah ya. Satu tadi, yang pertama tadi kita kata achievement. Ya. Yang kedua summative. Ya. Okey. Lepas tu yang ketiga kita boleh pakai ujian. Boleh. Dia ada 4. Satu exam. Peperiksaan. Boleh pakai peperiksaan. Maknanya boleh off learning lah. Off learning. Exam tu off learning. Boleh portfolio. Portfolio pun boleh. Boleh portfolio. Kita bagi projek kepada ataupun buat portfolio. Yang ketiga final project. Pun boleh. Kerja khusus dan projek-projek boleh menggambarkan pencapaian. Therefore off learning. Yang keempat boleh standardized test. Yang kita berkata standardized test itu. Itu ialah ciri off learning. Okay. So untuk standardized test boleh digunakan untuk off learning. Ujian boleh digunakan off learning, bukan setakat ujian saja, tapi ujian yang distandardkan boleh digunakan untuk off learning. So jenis-jenis assessment of learning ini
kita biasa dengar dia bukan saja summative assessment, Okey. tetapi juga norm reference assessment yang saya sebutkan tadi. Okey. Norm reference, dia membandingkan antara seorang dengan seorang yang lain. Okey. Dan yang ketiga, criterion reference assessment Pun boleh juga. Pun boleh juga. Oh. Jangan kita hadkan ataupun kecilkan scope assessment of learning itu hanya kepada summative assessment saja, hanya kepada norm reference saja, tetapi criterion reference juga boleh jadi assessment of learning. So, Tapi banyak ciri-ciri tradisional ya yang boleh dibawa ke off learning. Cuma nampaknya di situ dia tidak sebut standard based assessment. Tidak termasuk di dalam assessment of learning. Dia standardized tapi tidak standard based. Bukan standard based. Ini boleh jadi kunci. Ya, betul. Jadi di situlah assessment of learning ini boleh kita pahami sedemikian rupa. Jadi saya rasa kita boleh amalkanlah di negara kita. Bukan maknanya kita buanglah assessment of learning ini macam apa yang berlaku dalam assessment reform group. Bagi mereka mula-mula dulu tahun awal 90-an atau pertengahan tahun 90-an, mereka tak mau. Mereka tak mau assessment of learning ini. Itu teachernya sebab assessment of learning ni memang kita dah biasa. Kita dah mahir. So kalau kita buang rugilah ya. Rugi lah ya. Di sini kita boleh teruskan apa yang disebut oleh orang tadi tradisional. Kita boleh terus. Takkanlah yang tradisional terus dibuang kan? Ya, betul. Ada yang tradisional boleh diteruskan juga aspek-aspek tu. Apabila kita maju, takkanlah kita terus tinggalkan apa yang kita dah amalkan selama ini. Kalau boleh saya masukkan sikit sekali Dr. Corey tentang mengapa kita melaksanakan assessment of learning. Why-nya mengapa kita melaksanakan assessment itu, sekurang-kurangnya dia bagi 3. 3 sebab mengapa kita perlu melaksanakan assessment of learning. Maknanya kita jangan buang lah. Yang pertama dia kata to plan future learning goals and pathways for students. Maknanya untuk merancang goals tu apa? Matlamat lah tujuan. Matlamat. Future maknanya akan datang. Matlamat pembelajaran yang akan datang. Dan pathways. Dan jalan-jalan ke arah itu. Dan jalan kemana mereka nak pergi. Contohnya selepas tingkatan 3. Selepas mereka berumur 15 tahun, kemana mereka nak pergi? Sebab kita banyak cabang-cabang pendidikan kan. Boleh nak pergi kepada aliran sains, aliran sastra, aliran vocational, aliran technical, aliran seni, aliran agama, aliran banyak lagi. Itu boleh ditunjukkan oleh hasil dari off learning lah ya? Paper off learning. Sebab dia mudah. Dia mudah sebab dia berakhir dengan grade tadi tu. Dia kalau dengan tahap penguasaan, tahu, faham, boleh buat dengan betul. Dia susah untuk merumuskan. Satu lagi dia off learning ni selalunya merumuskan. Secara umumnya anak ini kemana dia punya kecenderungannya? Adakah kepada bidang sains? Adakah kepada bidang agama? Sampai nanti adakah bidang politik? Apakah bidang perniagaan? Politik semua itu. Apakah bidang perubatan dan sebagainya? Itu selalunya ditentukan oleh assessment of learning. Data assessment of learning ni memang sangat-sangat diperlukan dan sangat mesra ya dengan ibu bapa. Ibu bapa mudah. Kalau anak dia dapat A, yalah kalau tahu A tu lebih baik dari B lah. A tu lebih baik. Kalau dulu kalau ambil SPM grade 1, grade 2, grade 3 kan. Anak kau berapa dapat A? Dapat 2 A tu dah baik betul lah. Dah baik betul lah. Cuma mungkin kita perbaiki sikit lah. A tu maksudnya apa yang dia boleh buat. But criterion dia tadi. Criterion reference tadi tu kan. Kalau dia punya standard dia lah.
Dia punya criterion reference, kriteria dia tak perlu standard Dr. Kori. Wow. Apa kriteria untuk kita katakan bahawa anak ini begini, ini dia. Apa kriteria ni? Ini dia. Oh. Dia kriteria ni kalau boleh saya ambil contoh dalam ujian memandu. Ujian memandu. Okey. Ada yang fail? Ada yang fail. Oh. Mengapa dia fail dan apa tu? Dia berdasarkan kriterianya you boleh apa yang teori peraturan-peraturan jalan raya. Ya. Ada dulu tak boleh kan. Kemudian kalau naik kereta, bawa kereta, memandu kereta, you boleh naik slope. Naik slope, tak ngunduh. Kalau ngunduh fail lah. Fail lah. Bahayalah kan? Bahaya kan. Itu kriterianya. Oh. You melepasi kriteria untuk mendapat lesen memandu kereta pun ada jenis apa. Okey. Lepas semua kriteria itu dapatlah lesen. Itu kriteria. Dia tak ada standard tu, maknanya tidak ada standard tinggi ke rendah apa tak. Asalkan you lepas je. Dapatlah lesen. Maknanya kalau dapat lesen kereta tu belum tentu boleh memandu lori kan? Belum. Dan satu lagi, dapat lesen memandu kereta, belum tentu you tak terlibat dalam kemalangan raya. Oh, gitu pula ya. Belum tentu boleh memandu kereta tu nanti you boleh menjadi pemandu kepada bos. Boleh memandu kepada menteri. Boleh memandu kepada orang berjawatan tinggi. Tapi kalau tak dapat lesen, kemungkinan untuk terlibat kemalangan tu lagi tinggi kan? Lagi tinggi lah. Okey. Dan yang pertama itu tadi ialah tentang dia kata to plan future learning goals and pathways for student. Yang kedua dia kata provide evidence of achievement to the wider community. Oh, ni pencapaian lagi lah tu. Wider community tu maksudnya kita nak bandingkan negara kita dengan negara Singapura. Kita bandingkan, bukan bandingkan dari segi apa je, kalau misalnya kita masuk PISA, TIM dan sebagainya, nak lihat bagaimana standard pendidikan kita lah. Okey. Including parents, educators, the students themselves and outside groups. Okey. Itu tujuan of learning. Dan yang ketiga dia kata to provide a transparent interpretation across all audiences. Oh, maknanya sesuatu yang transparan tu apa ya? Kita yang telus. Oh, yang tidak ada sorok-sorok lah. Tidak sorok-sorok. Lepas tu kita masih ingat lagi bagaimana apabila kita mengumumkan keputusan peperiksaan SPM, PMR, UPSR. Kan kita umumkan secara telus. Pada semuanya. So kalau kita balik pada cerita off learning tadi, yang kita dah cerita, ianya tentang pencapaian. Ianya boleh dibuat di hujung. Ianya boleh gunakan ujian. Boleh gunakan portfolio. Boleh gunakan standardized test. Boleh. Dan ianya boleh dilaporkan dalam bentuk grade. Boleh dalam bentuk grade. Ianya boleh juga dirujuk untuk menentukan pathway, untuk menentukan denai-denai jalan menuju matlamat, goal. Tapi apa yang penting Dr. Kodri, apa-apa pekerjaan pun perlu ada alat. Saya Dr. Kodri, saya bawa alat. Jangan tu, ngamuk. Tidak, saya baru kebun tadi. Saya dari kebun, saya kena ada alat. Alat ataupun instrumen. Instrumen lah. Ini instrumen saya untuk bekerja kebun. Kalau ada pokok-pokok yang tadi, saya akan cantas. Tapi instrumen saya dengan begitulah saya kena ada etik lah membawa barang ni begitu letak situ kan. Jadi mudah-mudahan Amil ya, dengan apa cerita-cerita petang ni boleh mengurangkanlah kekeliruan di antara off learning, for learning dan as learning. Of forest orang kata. Jadi apa alat dia Dr. Kri? Apa alat untuk membuat assessment of learning? Yang saya ingat kalau saya portfolio. Kalau saya alat saya ialah parang. Kalau assessment of learning alatnya standardized test boleh. Portfolio pun boleh. Examination pun boleh. Examination pun boleh. Ujian akhir bulan, ujian akhir pun semester boleh. Puasa pun boleh.
Uasa. UAS. Maknanya Dr. Jamil ni memang pro uasa. Boleh, tak ada masalah. Ish. Tadi harga-harga di Kementerian Pendidikan. Boleh. Tak ada masalah. Oh, gitu. So, uasa tu satu contoh assessment of learning. Betul. Alat saja, dia instrumen. Oh, dia instrumen ya? lah. Macam parang saya. Oh, dia instrumen saja. Kalau mereka kata gunakan uasa itu sebagai instrumen untuk assessment of learning. Okay. Be it. So, bawa parang tadi nak tunjukkan contoh je lah ya? Tak, Doktor. Saya dari kebun. Saya dari kebun. Peluh-peluh lagi. Okey, Dr. Jamil. Okey, so saya rasa setakat itu saja pertemuan kita pada episod ke-6 12 ini ya. 6-12 bukan 6-11, bukan 6-10 itu saja kali ini dalam podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Saya Jamil Adimin. Saya Qauduri Ahmad. Jumpa lagi dalam episod 6-13. Bye-bye. Kejap ya.